Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu secara online. Moga-moga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh. Menghadiri majlis ilmu juga. Sahabat-sahabat yang dah ada bersama saya sekarang, sila tulis Alhamdulillah. Cuba tulis kat ruangan komen. Oh, ramai yang dah tulis tu. Tulis sambil sebut di mulut masing-masing. Sebut Alhamdulillah. Sedang baring atas sofa, sedang kat meja makan, sambil dalam kereta driving, tak apalah. Sebut Alhamdulillah. Tak boleh tulis kat ruangan komen pun, sebut Alhamdulillah. Dapat pahala dah. Kita bertemu lagi pada kali ini dalam majlis ilmu online kita. Saya nak minta tolong sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau dah dengar suara saya sekarang, boleh dengar tak? Kalau boleh dengar suara saya sekarang, tolong tulis di ruangan komen, tulis jom majlis ilmu, kemudian kat ujung itu tag friend-friend kita yang lain. Kalau saya tengok ada komen, ada di ruangan komen jom majlis ilmu, kemudian ada tag friend-friend yang lain, itu saya faham bermakna sahabat-sahabat sekalian dah dengar suara saya. Boleh dengar? Kalau boleh dengar, tulis Alhamdulillah, terima kasih ramai yang dah tulis tu. Jom majlis ilmu. Oh, yang dah tag friend-friend dia. Kita kongsi pahala, kita panjang-panjangkan. Mungkin kita menjadi sebab sahabat kita hadir ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita mulakan majlis kita ini. Baca tau. Kita baca surah Al-Fatihah. Baca. Masing-masing baca di tempat masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih pada yang dah baca. Tulis di ruangan komen dan Al-Fatihah. Tak ada niat nak riak pun, nak remind kawan-kawan yang lain. Tulis. Dan Al-Fatihah. Tulis dan Al-Fatihah. Jom kita mulakan majlis ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafiz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Haji Arsyad dari malam tadi tak turun lagi ke dari pokok kurma tu? Tak sempat sekain sangkut ke atas Ustaz. Baduri banyak kan, tak boleh nak turun. Allah, dia Arsyad hati-hati. Ajar tu. Ustaz Hafiz, terima kasih luangkan masa bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Arsyad, penyelaras program kita dan penganjur majlis kita. Haji, kita akan mula dulu Ji. Okay Ustaz. Turun elok-elok tu Ji Okay Ustaz. Malam ni nak turun. Turun, jangan tak turun Ji. Okey. Ustaz Hafiz, Ana minta masa 1 minit nak meraihkan sahabat-sahabat online kita dulu sekejap. Itu ucap terima kasih pada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah malam ni tajuk kita Generasi Al-Quran. Boleh dengar tak suara kami? Ada kata tak keluar suara. Tajuk kita pada malam ini Generasi Al-Quran. Jadi minta sahabat-sahabat kalau boleh dengar suara saya, boleh nampak gambar dengan jelas, tolong tulis di ruangan komen. Tajuk kita malam ni Generasi Al-Quran. Jadi tulis tajuk Generasi Al-Quran, kemudian sila tag lagi. Tag friend-friend kita, kawan-kawan kita
Moga-moga insya-Allah kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz kita. Saya pun salah seorang peminat Ustaz Hafiz ni. Selalu tengok dia dalam program-program di RTM, di TV Hijrah. Alhamdulillah. Orang hebat dalam bidang Al-Quran. Jadi kita dapat tumpah syafaat sikit-sikit lah. Jadi Ustaz Hafiz kita untuk permulaan pada malam ini, tajuk kita generasi Al-Quran. Jadi Ustaz Hafiz mula dulu sikit, 5-10 minit. Kemudian kita bincang-bincang nanti. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'. Kepada yang dihormati Ustaz Syed Nur Hisham, yang handsome kacak bergaya. Tadi berada kat kereta, sekarang ni dia dah masuk dekat Mahligai Ustaz lah. Cantik Alhamdulillah. Cantik Mahligai ya. Ini Allah. Rumah yang mana satu Ustaz? Dah kita masuk kereta balik lah kalau Masuk gitu. kereta mula. Itu rumah yang mana satu Ustaz? Rumah kat Bangi ke rumah dekat ni? Mana yang tadi tu? Yang tu rumah yang pertama. Pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bela kepada tuan-puan, kepada penyelaras dan seterusnya kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Pertamanya bersyukur pada Allah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Syed Nur Hisham bersama Tuan Haji yang menjemput saya pada malam ini. Dan Alhamdulillah, seperti mana kita maklum, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Kita akan masuki bulan Sya'ban. Dah masuk belum? Besok Ustaz dah? Bulan Sya'ban. Lusa. Besok lah. Pakar-pakar puasa besok lah. Rasa nak puasa. Jadi kena dah dengan hari Isninnya besok. Ustaz lagi Sya'ban. Ustaz, Apa Ustaz? Ustaz yang perlu qada habis dah ke nanti? Saya Alhamdulillah Ustaz, tak ada kodok-kodok lah setakat ni. Tanya Haji Asyad. Haji Asyad qada habis dah. Haji Asyad mungkin dia ni lah sebab naik ke atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kepada rakan-rakan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah, malam ni kita nak bicara tentang generasi Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu natribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi fa'alaihi syaqun falahu ajran. Allah. Bila tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita bicara tentang generasi Al-Quran, inilah generasi yang dibina oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ya Fadil Ustaz, ketika mana Rasulullah SAW membentuk karakter para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in adalah dengan Al-Quranul Karim. Kita boleh lihat bagaimana seorang manusia yang dalam kitab oleh karangan Syekh Allahumma Ustaz siapa Ustaz Ihya Ulumuddin, Allahu Akbar, Imamul Ghazali. Imamul Ghazali, astagfirullah, Imamul Ghazali dalam kitabnya dia maklumkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab adalah seorang manusia yang mustahil untuk berubah, yang sukar untuk berubah. Sebab kita tahu sebelum Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk Islam, bagaimana peranan beliau, bagaimana akhlak beliau, sehinggalah dia memeluk Islam melalui satu situasi, suasana yang cukup mencabar. Membunuh orang, pancung, minum arak, berjudinya, dan sehinggakanlah dia benci kepada Islam, nak bunuh Rasulullah SAW, dia nak bunuh para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Dan bagaimana Sayyidina Umar boleh berubah? Sebab kita tahu kisah
bagaimana Sayyidina Umar apabila mendengar adiknya Fatimah memeluk Islam, bukan Fatimah Az-Zahra ya tuan-puan, adik ni nama Fatimah juga. Kebetulan Sayyidina Umar tak boleh terima, dia pun menuju ke rumah Fatimah, dan kebetulan Rasulullah menghantar ada seorang sahabat Nabi mengajarkan Fatimah dan suaminya membaca Quran. Dan ketika itulah Sayyidina Umar mendengar ayat-ayat Quran. Dan dia tanya, aku dengar Fatimah, kau baca Quran kan? Tak, kami tak baca. Sehingga kan dalam kitab sirah menyebutkan bahawa Fatimah ni sampai luka. Berdarah kena pukul oleh abang dia. Akhirnya mereka mengaku, benar kami baca Quran, kami nak dengar apa yang kau baca wahai Fatimah. Maka ketika itu mereka membaca surah Taha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Tuan-puan, cuba lihat Sayyidina Umar Al-Khattab yang nak bunuh Rasulullah SAW. Dia boleh berubah dengan 5 ayat pertama surah Taha. Inilah dia yang Imamul Ghazali sebut dalam kitabnya At-Ta'athur bil Quran. Al-Quran ada power, ada kuasa yang boleh membentuk hati-hati manusia. Seperti mana Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahawa Al-Quran adalah satu perlembagaan lengkap untuk kehidupan manusia. Yang mana dia mampu mengubah diri manusia daripada jahat kepada baik. Orang tanya pada saya, Ustaz, saya pernah ada seorang ibu hantar nak ke sekolah, nak masuk sekolah tahfiz. Terkejut saya, Ustaz. Terkejut apa? Maknya pakai skirt. Ini cerita 15 tahun lepas lah ni. Lama dah. Pakai skirt, Ustaz. Kita pun pening nak tengok bawah, tengok atas. Atas bajunya seksi, melekat dan ketat. Kita pun pening pala. Pening pala. Jadi saya pun tanya dia, kenapa nak hantar anak? Tapi lagi pening, lagi pelik kalau ayah yang pakai skirt. Itu lagi pening. Itu pening habis, Ustaz. Pening habis. Jadi ayah memang jarang. Selalunya ayah nak hantar anak ni, ayah ni ikut je. Jadi peranan mak adalah peranan yang besar. Pengalaman kami dekat sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz, mak lah yang paling kuat. Bapak ni diikut je selalunya sebab sibuk kerja kan. Jadi apabila nak hantar, kita tanya kenapa? Ustaz, saya nak anak saya jadi orang baik, Ustaz. Dia cakap satu je. Dia bukan nak suruh anak dia dapat 10 tak. Anak saya nak jadi orang baik. Kenapa nak jadi baik? Sebab Al-Quran mampu mengubah hati-hati manusia. Sebab itulah, kalaulah Al-Quran ini diturunkan ke atas gunung ganang, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, kalaulah Allah turunkan, nescaya khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung ganang akan musnah kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita lihat Al-Quran yang turun pada hati-hati manusia. Berkata Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam ayat ini bahawa Al-Quran mampu mengubah hati manusia menjadi orang hebat. Tapi menjadi persoalan hari ni, Ustaz, budak-budak kita tengok, dia punya TikTok lain macam, Ustaz, budak lah ni. Dahsyat, Ustaz, kita tengok. Kan, macam ada seorang budak tu, Allah, siapa nama tu? Budak tu taklah bersalah. Tapi dahsyatnya follower dia, Ustaz. Coki, Ustaz, kenal Coki, Ustaz, Coki. Anak, kalau TikTok Haji Arsyad, lagi power. Haji Arsyad TikTok dia. Dia main terkejut pokok kurma. Naik terkejut. Naik. Coki ni, Ustaz, dia budak muda. Dia okey lah. Dia ada follower ramai. 1 juta, Ustaz, follower dia. Kan, dekat IG lebih 1 juta. Dia buat apa? Dia rambut dia ni, Ustaz. Dia angkat rambut dia macam tu je. Rambut dia panjang sikit. Dia zap macam tu je. Dalam 5-10 saat. View dia 1 juta, Ustaz. View dia je 1 juta. Cuba kita buka rambut sekali, Ustaz. Angkat sekali. Berapa orang tengok? Anak kalau buka ni dia ada flash. Oh, ada flash sana. Jadi nama yang saya terkejut. Nama apa IP dia, Ustaz? Coki. CH. Saya kena tengok balik, Ustaz. Jap. Dia
Tapi yang dahsyatnya Ustaz, tahun lepas dalam bulan 4 bulan 5 Ustaz, follower ni kata apa Ustaz? Follower dia yang pelik. Follower dia daripada Indonesia, daripada Singapura, Thailand, ramai. Dia orang cakap apa? Tiada Tuhan yang disembah melainkan coki. Allah, astagfirullah. Coki pun minta maaf. Baguslah dia minta maaf. Dia kata tak tahu sampai follower dia jadi macam tu. Nak cerita budak-budak zaman sekarang ni, dia cukup teruja. Menggila. Dia menggila dengan dia punya apa ni? Dengan dia punya idola dia. Sampai tahap gaban macam tu. Tiada budak yang mengaku tu budak orang Islam. Budak Malaysia kita. Berumur dalam 10 tahun. Budak Coki ni 15 tahun. Mudah-mudahan Coki dapat tarik ramai anak-anak ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih bagus. Saya nak tanya juga ha? 10,000 Coki. Bukan. Itu fake Ustaz, fake. Oh, itu fake. Betul je guna. Kejap-kejap saya buka sekarang. Bagi Ustaz tengok terus. AJI dia. Saya bimbang dia tiru rambut saya je. Itu. Sebab saya bimbang dia tiru. Dia tiru rambut saya. Aduh, nanti saya cek balik Ustaz. Tapi persoalan saya Ustaz, kenapa anak-anak budak-budak sekarang Ustaz, dia orang susah baca Quran. Dia dengan apa ni Ustaz? Dengan dengan idola-idola dia orang ni dengan TikTok. Dia menggila sangat. Sanggup berjam-jam. Tapi suruh baca Quran Ustaz, Allah. Lagilah budak-budak kami sekarang ni yang online kan. Yang ada online lagi, tak boleh balik lagi. Bulan 4 ni baru balik sepenuhnya. Cukup mencabar walaupun budak tu pandai. Saya nak jual soalan juga kepada Ustaz. Tolong bantu kami ni Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi Coki. Tak jumpa cari Coki ni. Haji Arsyad mesej apa je Arsyad? Salah link ke Haji? Ada orang salah bagi link ke? Sorry Haji Arsyad. Cek balik lah. Ustaz Hafiz. Ya kita. Ustaz Hafiz ni tahniah lah, Alhamdulillah. Ayahanda membina, dipanggil apa? Tahfiz apa? Hafiz lah tak? Mahat Hafiz. Betul. Masya Allah, hebat. Ayah pada Ustaz Hafiz kita punya vision. Dia buat Mahat Hafiz. Dia bagi anak dia nama Hafiz. Allah. Dia hantar anak dia hafal Quran. Dan sekarang ni anak dia yang handle. Memang hantar yang handle sekarang kan? Alhamdulillah, tapi mak ayah masih memantau lah. Tapi saya mudir lah dah. Dah lama juga, dah 6-7 tahun dah mudir. Maaf tanya Ustaz, ayah hafal Quran juga ke? Ayah tak hafal sepenuhnya lah. Ayah dulu bidang sains Ustaz asalnya. Ayah USM, mengajar fizik, mengajar admin, mengajar saya juga dulu SPM. Mak memang bidang agama lah, Yusti Malaya. Tapi ayah lepas tu waktu hantar saya ke Mesir tahun 2000, ayah pun pergi Mesir. Duduk lama gak setahun 2. Belajar bahasa Arab, menghafal jugalah, buka kitab-kitab sikit. Dekat Mesir, dekat 2 tahun juga duduk kat sana. Waktu tu. Baru balik waktu tu nak bawa, kita ada pengiktirafan dari Al-Azhar. Sampai hari ni kita masih valid. Sebab kita ada IPTS, College Hafiz. Jadi melayakkan ke ke Mesir. Kemudian balik macam Darul Quran lah. Lebih kurang macam Darul Quran. Samalah sambung ke Mesir. Kami pun sambung ke Mesir juga. Macam tu. Ya Allah. Anda pergi Madinah selepas Mesir ke sebelum? Saya pergi Mesir dulu Ustaz. Pergi Mesir dulu 2 tahun. Kemudian baru ke Madinah. Kuliah Madinah Quran juga. 4 tahun. Madinah 4 tahun. Madinah 4 tahun. Kuliatul Quran. Ya Allah. Lepas Madinah? Lepas Madinah balik UIA. Kahwin bila kahwin? Balik Madinah tu terus kahwin dah Ustaz. Dah 25 tu, jangan tunggu-tunggu dah tu. Ya. Mana seronok? Mana seronok? Hafal Quran ke kahwin? Dia Ustaz,
Dia jelah kahwin ni tanggungjawab Ustaz. Kan? Seronok dua-dua. Dia waktu kita belajar dulu memanglah Quran lah nikmat Ustaz. Ayah saya waktu saya sekolah rendah bagi saya mushaf CD 30 juzuk. Dulu dia tak ada MP3, dia ada 30 CD. Jadi saya suka dengan Syekh Sudais. Jadi saya tak percaya orang boleh hafal Quran mula-mula sekolah rendah tu. Lepas tu ayah saya bagi, saya tak nak masuk hafal Quran asalnya. Lama-lama saya minat. Jadi ayah saya bentuk saya perlahan-perlahan. Jadi anak-anak semua anak-anak termasuklah menantu-menantu semuanya hafizah, semuanya sambung pun dalam bidang kuliatul Quran sahaja. Sebab balik untuk mengajar di 4-5 tempat cawangan kita lah. Macam tu. Allah. Bergaduh pun baca Al-Quran tak? Allahu Akbar. Sambung kata. Baca ada abilah habis muatab. Wailun likulli humazatil lumazah. Allah. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Al-Quran, Ahlul Quran Ahlullah. Hum Ahlullah. Ahli Al-Quran ini, mereka ini adalah ahli Allah. Ya Allah. Ada orang dia ahli, dia jadi bank, dia mendapat private, dipanggil apa ni istilahnya, maknanya dengan bank. Ada orang dia ahli kelab-kelab tertentu, ahli persatuan, ahli kad kredit, ahli kelab golf, ahli member, ada membership naik kapal terbang, dapat special launch, membership main golf. Orang yang ahli Quran, mereka ahli Allah. Masya Allah. Hani'an lakum. Ustaz. Hanna'akallah bil iman. Allahu Akbar. Ustaz, pengalaman Ustaz dah 6 tahun menjadi mudir tahfiz. Apa cabaran Ustaz dalam yang perlu mak-mak ayah tahu, sebab ada mak-mak ayah di sini yang bercita-cita untuk anak mereka ni jadi hafal Quran. Jadi Ustaz lihat kalau nak masuk tahfiz ni kena masuk dari sekolah rendah ke ataupun sekolah menengah. Kemudian apa cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui dalam nak betul-betul anak kita ni jadi hafiz yang berakhlak, beramal dengan Quran. Baik, terima kasih pada Ustaz Said Nur Hisham. Ini adalah soalan yang berat sebenarnya. Beratnya apa? Sebab dia juga pengalaman pada diri saya mendidik anak-anak saya sendiri. Anak saya yang sulung sekarang masuk tingkatan 1. Sebelum ni dia sekolah di tempat saya juga, tapi ulang alik. Dan alhamdulillah yang sulung ni dia dapat hafal dalam 6 juzuk lah. Yang kedua alhamdulillah dekat dalam 11 juzuk dia dapat hafal lah. Jadi pengalaman saya adalah kita kena wujudkan suasana di rumah. Jadi ibu ayah kepada yang di luar sana nak bagi anak-anak, mungkin bukan semua. Sebab pengalaman kami di Selangor ni Ustaz, kita ada 22,000 pelajar hufaz. 22,000 sedang belajar. 400 lebih mahat tahfiz yang ada di negeri Selangor. Alhamdulillah Ustaz, saya selaku pengurusi Persatuan Tahfiz Selangor ataupun PITAS, kita banyak mengadakan penyelidikan bersama dengan universiti. Terbaru adalah dengan KPM, satu penyelidikan geran di bawah KPM. Memang geran tu agak besar lah Ustaz, di bawah USIM yang ni, kawan saya. Nama dia Dr. Hafiz. Dia panggil saya join. Jadi kita dapat satu data yang menunjukkan bahawa ramai anak-anak tahfiz sekarang ini masuk tahfiz kerana dipaksa. Dia bukan kerana rela Ustaz. Beza zaman-zaman saya lah, saya sebut boleh lah. Zaman saya awal 90-an menghafal kan, ujung 80-an sekolah rendah tu dah mula kita kenal kan Quran. Jadi waktu tu semua orang dia ada satu keperluan. Tapi anak-anak sekarang sebab gadget dengan mereka ada
belum lagi dengan Korea dia Ustaz, dengan apa Blackpink Pink Black apa kan. Jadi semua ni menjadikan anak-anak kita dia jadi berat, dia jadi tak minat dengan Quran, dia macam berlawan, dia macam bertentangan. Bila dia masuk kat situlah menjadi cabaran pada kami. Jadi tak nafikan dalam ramai-ramai anak ni, ada anak yang akhirnya berhenti. Sebulan dua tak larat, tak mampu, sebab jiwa dia tak boleh. Dia nak juga dengan media sosial, dia dah biasa Ustaz daripada kecil ni. Jadi benda ni lah yang bahaya. Jadi kalau ibu ayah mewujudkan suasana, sebab kita tak boleh elak dah telefon ni dengan anak-anak. Saya pun waktu PDPR kan, anak-anak sebelum ni memang guna telefon, beli telefon untuk dorang. Kita zaman saya dulu handphone dulu waktu masuk diploma baru mak saya bagi handphone. Itu pun Ustaz handphone NEC, kalau Ustaz tahu. NEC tu yang dia punya bateri dia tu kalau baling anjing mati Ustaz. Kan dia punya dia apa? Dia punya antena dia tu, aerial dia tu kan. Ana ingat lagi tahun 98 99 waktu tu guna telefon tu. Waktu tu dapat 4 jam. Lepas cas 4 jam. Bateri paling lama, kira hebat lah. Tapi budak zaman sekarang, handphone dia adalah handphone yang canggih. Kan kita tengok, jadi mereka ni terdedah. Jadi sebab itu ibu ayah kena wujudkan suasana, saya nampak Ustaz. Datangkan suasana, antaranya adalah adakan tempat. Macam kita sebut dalam Quran sebut dengan perkataan mihrab. Ada satu tempat khusus ibadah. Kita ni kadang-kadang ibu ayah sembahyang, kadang kita dekat tepi katil, dekat depan TV. Kalau Ustaz rumah bukan besar, betul. Kalau tak dapat bilik, carilah sudut-sudut khusus. Letak sejadah situ, rak Quran, rak buku ke kan. Jadi sembahyang di situ, mengaji di situ, jadikan suasana. Jadi saya percaya kalau setiap hari kita baca surah Al-Mulk dengan anak-anak, kita baca berzikir dengan anak-anak. Jadi tak banyak sikit anak-anak ni ada kekuatan. Saya percaya Ustaz, apabila anak-anak ni masuk sekolah, dia jadi mudah. Jadi saya selalu ingatkan mak ayah, kalau nak masuk, kalau temu duga, saya suruh diorang masukkan dulu camp cuti sekolah. Hanya sekarang ni susah sikit lah. Camp cuti sekolah ni nak didik dia berdikari je sebenarnya. Dia biasa, dia bangun pagi kan. Itu penting. Dia nak kuat. Kita nak anak-anak kita ni kuat. Macam mana Rasulullah SAW, kalau kita lihat, tidak ada ibu dan tak ada ayah pada umur 6 tahun, berdiri sendiri untuk apa? Untuk ujian kepada Rasulullah SAW untuk jadi orang yang lebih hebat. Jadi sebab itu saya percaya pendidikan asrama adalah pendidikan yang bagus, molek, hanya dia perlu kena mula dari awal. Saya teringat ketika berforum dengan almarhum Datuk Hassan Al-Hafiz, mantan pegawai agama istana. Beliau pernah menjaga lebih daripada 10 yang di Pertuan Agong. Beliau mengatakan, Ustaz, kalau dah lepas anak-anak kita, dah lebih 13 tahun, dah besar, kita memang tak mampu nak didik mereka dah, dia kata. Sukar, bukan tak boleh, sukar. Tapi kalau kita didik dari awal, ibunya daripada mengandungnya baca Quran, kan, kalau kita dengarkan anak-anak ni, ibu-ibu sekalian, satu hari 5 juzuk. 5 juzuk yang sama ni yang saya lakukan pada anak saya. Jadi yang kecil sebelum pun, jadi juzuk 1 diulang. Pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam. Jangan guna handphone sebab dia ada redaksi. Guna yang pen Quran tu kan. Ustaz Said Nur Hisham selalu saya tengok kan, My Kalam panggil kan. Baru hari ni produk baru Ustaz kan. Baru keluar produk baru. Saya pun ada juga dipanggil kat My Kalam. Jadi saya guna My Kalam, bagus. Sebab dia tak ada redaksi. Tekan aja juzuk 1. Jadi ulang juzuk yang sama. Juzuk 1 selama 1 bulan. Masuk bulan kedua, baru masuk juzuk 2. Sebab dia tak boleh buka 1, 2 budak baby ni kalau dia campur juzuk kan, tuan-puan sekalian, dia maknanya dia bercampur lah. Ayat ni banyak ayat mutasyabihat. Jadi ulang juzuk 1 je selama sebulan 5 kali. Masuk bulan 2, juzuk 2. Sampailah 30 bulan, tengok miracle akan datang. Satu benda yang luar biasa, ini yang dilakukan oleh mak ayah dekat Jeddah Arab Saudi Ustaz.
Anak-anak dia hafal Quran umur 4 tahun 30 juzuk. Allah, saya jadi terkejut. 4 tahun 30 juzuk, Ustaz. Rupanya ini amalannya. Saya ambil amalan ni, kita gunakan kepada anak-anak kita. Dia kalau dah masuk tadika dah tak boleh dah. Dia kena daripada bayi lagi. Dia dah masuk tadika boleh, tapi dia dah tak kuat lah, tak mantap. Jadi kalau Ustaz anak dah tak ada, dapatkanlah baby baru Ustaz Said kan. Jadi bolehlah dengarkan anak-anak kita, insya-Allah. Oh, kena buat. Tiba-tiba rasa nak baby baru. Allahu Akbar, Ustaz. Itu yang anda tanya tu. Tengok rumah dah cantik dah. Allah, Ustaz. Ya Allah. Maknanya dia pasang bacaan Quran. Baby tu dengar. Ya, betul, Ustaz. Ya, dia melekat, mana anak tu, dia dah mudah. Lidah dia jadi, lepas tu dia nak membaca dia jadi mudah. Memang secara auditory kan, secara auditorinya memang dia ni lah. Secara saintifik pun maknanya luar biasa, Ustaz. Teknik yang bagus saya tengok. Okay, Ustaz, kita sambung sikit lagi tentang, kita kata tentang, selain daripada itu, Ustaz kata tadi keluarga, mak ayah kena wujudkan environment supaya dan Ustaz sebut tadi bahawa hasil kajian yang dibuat, ramai anak-anak tahfiz yang dihantar ke tahfiz ni sebab mak ayah yang paksa. Kesannya macam mana, Ustaz? Baik. Jadi dia dalam paksa tu sebenarnya bagus. Sekarang ni apabila kita hantar ke sekolah, selalunya sekolah-sekolah 40 hari tak boleh outing lagi. 40 hari mak bapak tak boleh melawat. Waktu itulah kita didik dia orang. Selalunya Ustaz, 80% yang pengalaman kami Mamat Tafiz ni, anak-anak ni akan okey. Dia okey, dia lepas saja dah jumpa kawan, dia ada permainan bola, dia dah mengaji, sebab kita tahu Al-Quran mampu didik dia. Walaupun mula-mula dia dipaksa. Tak apa. Jadi mak ayah paksa anak-anak untuk tahfiz, tak apa bagi saya. Cuba. Sebab 80% berjaya. 20% ni ada 10% yang mencabar. Maknanya dia kejap okey, kejap tak okey. 10% memang dia tak boleh lah. Dia akhirnya akan berhenti. Tapi Ustaz, kenapa? Sebab apabila mereka hidup kehidupan mereka ni dengan kehidupan sunnah, dengan bangun paginya, dengan witir tahajudnya Ustaz, dengan puasanya besok contoh kan. Jadi benda ni yang mendidik hati mereka jadi kuat, menjadi hebat. Sebab apa? Sebabnya kalau kita lihat macam mana ketika Al-Quranul Karim turun dulu, saya teringat kata Pak Hamka ni dalam Tafsirul Azhar, dalam mukaddimatnya dia sebutkan bahawa Quran ini dia ada tiga kehebatan Quran. Pertama disebut i'jazul lughah. Dia ada kehebatan bahasa. Ini yang saya nampak, kehebatan bahasa Arab ini dia tak sama dengan bahasa lain. Jadi dia kuat untuk didik anak-anak kita, hati anak kita jadi orang hebat. Dulu ketika Quran turun dekat bumi Mekah, kita tengok macam mana syair-syair Arab ni, penyair-penyair ni dia lawan Quran. Sebab ketika Al-Quran turun, kata Pak Hamka, bahasa Arab sudah berada di satu level yang cukup tinggi. Sehingga kan penyair-penyair Arab yang hebat, bait-bait syair mereka akan ditampal di dinding-dinding dalam dan luar Kaabah. Jadi, apabila turun Quran, mereka tentang. Allah cabar. Allah cabar kulla ini jitama'atil insu wa jin. Kalaulah dikumpulkan seluruh jin dan manusia ayatu bimithli hadzal Quran, untuk datangkan senasah Quran, la ya'tuna bimithli, tak ada orang pun mampu. Akhirnya Allah cabar, fa'tu bi asyri suwarin mithli, datangkan 10 surah pun tak mampu. Akhirnya Allah cabar, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surah. Ini nak cerita Al-Quran dia tak sama dengan benda lain, Ustaz. Tuan-puan sekalian, sebab itu hebat Musailamatul Kadzab dan ramai dia reka Quran. Dia buat satu surah. Surah apa tu? Surah Al-Qari'ah dia ubah kepada surah Fil. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Dengar macam Quran. Lahu khurtumun tawil. Aduh kan. Aduh, semua orang tahu gajah Ustaz kan.
Gajah apa dia? Gajah. Kamu tahu tak apa dia? Gajah. Gajah ada belalai di depan ekor, belakang panjang kan. Semua budak-budak tahu. Tapi apabila baca Quran, saya percaya dia memberi kesan pada anak-anak kita kan saat bila baca Quran, cerita pasal yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, gunung ganang manusia musnah jadi kelkatu, gunung ganang hancur jadi debu. Sebab saya percaya ijazul lughah yang disebut oleh Pak Hamka tadi mampu mendidik anak-anak kita. Jadi kepada mak ayah kat luar sana, wujudkan suasana dan dalam masa yang sama jangan berhenti berdoa. Sebab doa mak ayah ni lah saya percaya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ila akhir ayat. Mampu didik anak-anak kita jadi orang yang hebat. Walaupun memang kajian Ustaz, kajian terbaru, memang tengok bukan semua pelajar ni akan hafiz 30 juzuk. 30% saja dari jumlah pelajar ni yang masuk akan hafiz 30 juzuk. Dan daripada 30% ni Ustaz, hanya 10% sahaja yang berjaya khatam, dia punya dipanggil peperiksaan tertinggi, syahadah dipanggil. Syahadah ni makna baca sama ada 3 hari, 2 hari atau 1 hari. Ada seorang pelajar saya, baru ni dia habiskan daripada 4 pagi Ustaz sampai 11 malam. Habis 30 juzuk, 3 salah sahaja. Allah, saya kata dahsyatnya kau 3 salah. Maknanya sebelum dia nak habis tu, dia akan khatam sebanyak 20 kali khatam dulu. 1 hari sejuzuk. Lepas tu sehari 2 juzuk. Lepas tu sehari 3 juzuk. Lepas tu 5 juzuk. 10 juzuk. Sampailah dah tak ada salah Ustaz. 20 kali dia dah khatam banyak kali. Barulah dia boleh melalui peperiksaan ni, tapi tak ramai. Ini adalah insan-insan yang terpilih saja Ustaz. Jadi pada ibu ayah, jangan putus asa. Mungkin anak kita rezeki 10 juzuk, 5 juzuk, Alhamdulillah. Apa bidang kita nak pilih, silakan. Mak ayah boleh bagi anak dia doktor, engineer sekarang. Alhamdulillah Ustaz, tahfiz sekarang ni diterima baik. Di negara kita sudah ada majlis tahfiz negara. Alhamdulillah ni di bawah kerajaan direct. Saya salah seorang ahli jawatan kuasa sekali. Dan kita dah ada jawatan kuasa akreditasi tahfiz. Akan mengiktiraf semua sijil-sijil tahfiz. Sekarang ni sijil tahfiz tak diiktiraf. Nak iktiraf semua sijil tahfiz ni. Alhamdulillah, dasar tahfiz negara ada semua. Kerajaan dah mula serius dalam isu ni dan doakan Ustaz. Kerajaan sekarang dalam proses akhir untuk mewujudkan Jamiatul Quran Malaysia. Universiti Al-Quran Malaysia. Satu-satunya yang akan mengiktiraf orang-orang Al-Quran insya-Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak buat dua mana tu Ustaz? Selangor ni? Itu dia akan panggil universiti awam. Universiti awam ni maknanya IPTA lah. Sebenarnya IPTA ni tak boleh dah Ustaz. Universiti awam dah tak boleh, dah penuh. Hanya kerajaan aja yang boleh memutuskan. Doakanlah Ustaz. Pertama ada tengah-tengah darurat ni boleh lulus. Kalau darurat ni senang lulus. Kan? Tapi mesti kena masuk juga akhirnya ke dalam parlimen. Mesti kena ada kelulusan. Doakan Ustaz mudah-mudahan jadi impian semua anak-anak kita untuk masuk dalam UC tersebut pelbagai bidang. Tetapi mereka syaratnya hafaz Quran Ustaz. Syarat nak masuk yang betul-betul kuliah Quran memang kena wajib hafal 30 juzuk. Yang lain tu mesti dia dah hafal sikit-sikit juzuk. Setidaknya dia masuk engineering, dia hafal 10 juzuk macam Al-Azhar Ustaz. Masuk engineering tapi hafal Quran mungkin 10 juzuk ke 20 juzuk ke untuk jadi anak-anak belia-belia kita ni cinta pada Quran. Ni adalah tanggungjawab kerajaan lah, kita dah sampai di peringkat akhir. Doakan insya-Allah. Ya Allah, Jamiatul Quran. Masa anak kat Yaman dulu, Kulliyatul Ulya lil Quranil Karim di Yaman. Allahu Akbar. Moga-moga menjadi realiti lah Ustaz. Amin, amin. Ana nak balik sikit lagi pada persoalan tadi. Persoalan bagus ada ibu bapa yang peringkat awal dia paksa anak-anak masuk tahfiz. Dan dengan barakah Al-Quran dan juga dengan sistem yang dibuat oleh pihak sekolah,
mak yang asal paksa anak-anak tu, Ustaz sebut tadi 80%, 80% alhamdulillah menjadi anak-anak. Tapi wujud atau tidak, masalah mak-mak ayah yang paksa anak-anak masuk tahfiz bagus dah. Lepas tu dia pula paksa pihak tahfiz ikut perangai mak ayah. Nak pergi jumpa anak lah, nak bagi telefon lah, nak ajak balik lah. Ada tak benda tu? Sebenarnya ada Ustaz. Ada. Memang ada mak bapak kita ni yang dia melawan peraturan sekolah banyak sebenarnya. Tapi taklah kritikal. Kita boleh sebut 20% lah Ustaz. 20% mak bapak ni dia kadang dia tak faham. Kenapa anak-anak ni tak boleh outing kan? Saya nak outing juga kan. Allahu Akbar. Saya nak outing juga. Lagilah pandemik ni memang tak boleh outing. Dia nak juga melawan anak dia. Kadang-kadang bukan anak yang homesick, tapi mak dia yang nangis. Bapak yang rindu dengan anak. Ada Ustaz. Ada dia yang nak pergi melawat. Jadi inilah yang realiti yang berlaku. Jadi mak ayah betul, mak ayah kena memainkan peranan lah, maknanya peraturan yang ada apabila dibuat sudah pasti perkara itu sudah dilihat baik buruknya kan. Memang ada sekolah yang lagi tegas Ustaz. Setahun tak boleh melawan anak pun Ustaz, tak boleh balik cuti. Allah. Dia cuti bila? Cuti dia tak sama macam kita. Cuti dia hujung Ramadan, maknanya separuh Ramadan tu dengan cuti raya. Dalam 2 minggu je. Hujung Ramadan, 1 minggu raya. Setahun itulah cuti. Lepas raya, masuk balik. Sampailah tahun berikutnya. Tak jumpa mak, tak jumpa ayah Ustaz. Mak ayah tak nak, terpulang. Tapi subhanallah, pelajar-pelajarnya lain macam Ustaz. Dia punya Al-Quran, subhanallah, beza. Memang beza amat. Allahu Akbar. Ni kat mana ni Ustaz? Ada di Selangor, ada di Hulu Selangor, ada di Penang ada. Kalau di Penang tu lagi dahsyat lah. Kan guru dia punya mudir, kalau saya sebut tak nak sebut sekolah mana. Memang kalau ikut tidak boleh diterima oleh logik akal kan. Nak outing tak boleh, nak apa tak boleh kan. Rotan memang dah rotan lah. Tapi subhanallah, bacaan pelajarnya sama. Saya pun semua, saya tak mampu. Kami tak mampu sebab kami ni daftar, sekolah saya daftar dengan KPM juga Ustaz. Bila daftar KPM, kita ni terikat akta. Oh, jadi tak boleh nak buat sesuka hati. Tapi kalau sekolah-sekolah tapi yang tak daftar KPM, dia jabatan agama saja, memang luar biasa. Jadi dia bolehlah peraturan tu dia nak lain sikit kan. Tak ikut dia jabatan agama ni, dia tak ada akta. Dia lebih pada section-section walaupun terikat juga dengan akta pendidikan. Tapi tak daftar dengan KPM. Jadi mudir dia ni, subhanallah, mak bapak ni sampai dah report polis semua dah. Tak nak anak, suruh anak dia keluar juga. Suruh balik cuti juga. Dia kata kalau balik, terus berhenti Ustaz. Berhenti terus. Allahu Akbar. Mak ayah yang gila nangis ni nak jumpa anak. Subhanallah. Waktu mula dah setuju tak boleh melawat. Dia nak melawat juga Ustaz. Subhanallah. Anak-anak di sana, contoh di Kelantan ada Ajilah kalau Ustaz maklum, dia suara anak-anak murid dia semua sama. Tartil Ustaz. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua anak-anak murid sama. Saya dengar Allah, bapak meninggal, anak dia menyambung, dia tapi itulah tegaslah Ustaz. Mungkin orang dia buat macam dekat Indonesia. Sebab saya tengok Indonesia ni Ustaz, budak 5 tahun dah masuk asrama penuh. Oh, dahsyat. 5 tahun. Kita Ustaz 5 tahun nak lepaskan dua anak kita berlari-lari lagi. Naik basikal. Ni 5 tahun. Hantar masuk asrama. Saya pergi melawat, saya tengok budak-budak tu semua macam budak dewasa dah. Macam manalah budak-budak ni. Dia maksudnya dia dah macam matang juga. Kan? Tapi itulah pro dengan kon tetap ada Ustaz. Tapi mungkin suasana Indonesia tak sama dengan Malaysia. Bagi saya, pendidikan sekolah rendah untuk pelajar duduk asrama bagi saya amat tidak sesuai. Melainkan bagi budak yang dah
darjah 6, darjah 5 okey. 11 tahun, 10 tahun ke atas saya nampak okey. Tapi 7 ke bawah kita masih belum ada lagi. Mak bapak, mentaliti mak bapak tak sama. Sebab yang lepaskan anak-anak yang sekolah rendah ni Ustaz masuk asrama, selalunya mak bapak nak main lepas lah. Kan dia, aku tak sempat jaga, tak, kau ambil lah, belajarlah kau kat sekolah ni. Itu kebanyakan. Tapi di Indonesia berbeza. Mereka hantar anak-anak mereka sebab pendidikan tarbiyah yang luar biasa. Itulah Ustaz, saya nampaknya insyaAllah. Nak terfikir lagi yang balik sekali setahun tadi tu. Ada pelajar ramai kat sekolah dia Hamil Ustaz, 100-200 juga. 100 lebih. Yang Penang tu. Yang kat Penang. Yang dekat Hulu Selangor pun. Hulu Selangor dalam 60 orang lah. Dia rumah banglo besar. Tapi yang Penang tu kompleks sekolah lah. Yang Kelantan pun ada. Sebab kita selalu buat lawatan kan. Jadi kita tahulah. Dia punya sistem-sistem dia memang tegas. Tapi melahirkan orang-orang yang hebat dah Ustaz. Berkualiti dalam hafazan dia memang kita tak nafikan lah. Keluaran tu ke mana? Keluaran daripada situ sambung ke mana? Dia Ustaz, Mahat Tahfiz ni dia diorang ni jarang yang memikirkan untuk itu, antara kelemahan lah. Sebab itu dalam kajian kami tengok 65% pelajar-pelajar tahfiz kat Malaysia ni dia akan pusing balik ke sekolah. Akan masuk jadi tahfiz balik. Jadi ekosistem tu kurang, baguslah dia balik. Tapi apa salahnya dia belajar dulu pedagogi hafazan. Pedagogi macam mana psikologi anak-anak. Sebab mendidik cara lama kan secara tegas dia tak sama dengan zaman sekarang. Ustaz pun maklum kan. Jadi inilah yang kami sekarang struggle Ustaz. Kami sekarang beri kefahaman. Sebab kalau Jabatan Agama cakap dengan diorang, memang diorang tolak. Tapi kami persatuan-persatuan ni lah penting. Jumpa, bincang, bersemuka kan, wujudkan kursus-kursus kami adakan. Alhamdulillah, saya nampak semenjak 5 tahun kebelakangan ni Mamat Tahfiz banyak boleh terima dah. Tapi masih ada Ustaz. Contoh di sekolah di Kuala Langat Ustaz, pelajar perempuan dia outing memang dah tak boleh lah. Kan? Nak masuk pertandingan hafazan yang majlis menghafal Quran daerah ada kan? Peringkat negeri kebangsaan tu kan, maknanya pertandingan hafazan lah, tak boleh masuk. Guru dia tak bagi. Tapi pelajar dia Ustaz, subhanallah. Kami ada dekat PITAS ni, Persatuan Hafiz Selangor, kami ada lajnah isbat. Jadi kita ada buat setiap 3 bulan kita ada peperiksaan untuk hafazan lah untuk anak-anak ni. Jadi kita ada banin, ada banat. Jadi banat ni selalunya tak cukup quorum. Kita perlu 30 orang. Kos dia besar. Untuk maklumat penonton, banin tu pelajar lelaki, banat tu pelajar perempuan. Betul Ustaz. Sorry, maaf. Jadi pelajar perempuan ni tak cukup quorum. Tak cukup ramai lah, kena ada 30 orang. Dia baru 10 orang. Jadi apabila tak cukup, kami akan call sekolah ni dekat Kuala Langat. Ustaz, kami nakkan 20 orang untuk masuk ujian. 2 hari lagi. On the spot dia bagi nama. Masuk terus 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk. Tanpa selalunya sekolah dia kena sedia. Sebulan, 2 bulan dia ada dia punya proses lah nak bagi budak ni mantap baru boleh masuk ujian dekat persatuan. Pelajar dia tak perlu bersedia. Kita telefon, kita kurang 10 orang Ustaz. 10 dia hantar. 20 orang, 20 dia hantar. Tapi gurunya tak bagi anak-anak ni jangan explore, jangan pergi pertandingan-pertandingan dekat luar. Expose. Aduh, bahasa aku kan. Jadi dia tak nak. Tapi luar biasa Ustaz. Memang tak kira lah sekolah KPM ke sekolah apa ke, tapi mereka ada kualiti mereka sendiri yang mereka punya peraturan mereka sendiri yang kita mungkin tak boleh ikut, tapi kemenjadian pelajar tu sungguh luar biasa Ustaz. Allahu Akbar. Hebat keluaran dia. Boleh buat menantu tu. Ya, betul. Buat menantu mak kita ke, ikutlah. Gini Ustaz Hafiz. Ya. Menantu mak kita. Satu lagi Ustaz Hafiz. Aliran tahfiz ada aliran India Pakistan. Ya. Ada aliran Mesir. Ada aliran sekarang ni aliran Turki.
ada aliran Indonesia. Jadi Ustaz Hafiz lihat macam mana. Hafaz, semua hafal Quran. Tetapi ada aliran yang memang tegah dengan rotan tadi. Ada aliran yang tak ada rotan langsung. Ada aliran yang hafal daripada juzuk 8, juzuk 30 lepas tu Al-Baqarah balik. Kalau Turki main hujung depan gitu. Macam mana kepelbagaian ni dalam realiti di Malaysia, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Ustaz Said. Untuk kaedah hafazan ni kita panggil kaedah sana, dia ada satu lagi model. Model tahfiz ni dia ada tahfiz dengan akademik, tahfiz penuh masa, ada tahfiz kemahiran, tahfiz sukan macam Ustaz Abdul Khairi kan, tahfiz sukan pun dah mula ramai berminat. Ada dah dekat 5-6 sekolah dekat Malaysia ni. Tetapi mereka menggunakan kaedah hafazan yang berbeza-beza. Majoriti Ustaz, majoriti dekat Malaysia ni 75% ni melalui penyelidikan rasmi Ustaz. Ni bukan saya cakap kosong. Memang ada penyelidikan yang saya tengah buat ni dan habis dah. Kita akan bagi data tu. 75% menggunakan kaedah Deoband. India dan Pakistan Ustaz. Sebab orang yang dari ibad kita tahu orang India ni kan banyak berniaga kat sini kan. Dan mereka datang dan mereka bawa juga ustaz-ustaz mengajar. Memang Pakistan India ni Ustaz dia tegas. Ustaz pun tahulah kan. Dulu tahun 80-an dulu satu saya sempat di balai dakwah, saya belajar cuti-cuti sekolah aja. Jadi ustaz-ustaz India dia, aduh ustaz. Ni dululah, sekarang ni tak apa kan. Kalau tak lancar, yang tak lancar kan rehal Ustaz. Rehal dibagi Ustaz kat kepala. Aduh. Memang insaf. Dan anak-anak murid dulu, itu yang anak-anak murid dulu tu, sekarang ni semua jadi mudir tahfiz sekarang dah. Semua mudir. Semua je jadi orang hebat Ustaz. Sebab jelah satu budaya di sana. Kan? Pernah ada kawan saya, dia belajar di sana. Belajar di Pakistan, dia kata. Sampaikan dia tak lancar. Dia ambil Ustaz, kawan saya ni, dia terbalikkan kaki ke atas, kepala kat bawah. Letak dekat sungai, nak lepaskan kat sungai. Dia minta tolong, Tuan Syekh, tolong aku, tolong. Aku berjanji lepas ni aku lancar. Sekali tu je Ustaz, dia maknanya bukan buat betul-betul lah, acah-acah lah. Subhanallah. Lancar sampai sudah Ustaz. Salah seorang imam masjid, masjid negeri Syalam, dia yang paling lancar hafazan dia. Saya sebut terus Ustaz Abdul Aziz. Ustaz Abdul Aziz ni Ustaz, subhanallah, tabarakallah. Adik-beradik dia semua power. Mak ayah dia memang didik, memang anak-anak dia semua luar biasa. Ustaz Abdul Aziz ni sekarang imam masjid negeri Syalam, paling ingat Quran. Lancar sampai hari ni Ustaz. 30 juzuk macam surah Fatihah. Subhanallah. Yang berumur tu sikit kan? Dia taklah berumur sangat Ustaz. Dalam dekat-dekat 50 je. Yelah, mana di kalangan imam-imam Masjid Negeri Shah Alam. Ya. Dia yang berumur. Betul. Betul. Bacanya tartil biasa je, tapi subhanallah antara yang hebat. Suara dia tu besar sikit. Besar sikit, betul. Kan? Subhanallah. Dia pun ada tahfiz dia, tapi subhanallah tabarakallah teknik tu. Dan teknik Deoband ni apa yang bagusnya Ustaz, dia limit. Dia tak boleh ramai sangat. Maksimum satu kelas tu dalam 15 orang itu dah lamai sangatlah. Dia kalau boleh target dia adalah 10 orang. Paling tepat 10 orang. Jadi guru yang sama. Adapun teknik-teknik lain, teknik pelbagai. Tapi teknik-teknik tu saya nampak dia tak semantap Deoband punya teknik. Macam sekolah saya pun, kan kita ada dua. Satu yang dengan akademik, satu dengan yang sepenuh masa. Yang sepenuh masa, memang kita guna teknik Deoband. Maknanya dia punya menghafal Ustaz, pagi saja 4 jam. 5 jam lah dekat dengan subuh tu dah mula. Kan pagi. Lepas tu dia rehat, mungkin dia ada ambil asas akademik ke, ambil fardu ain sejam 2. Petang dia sambung lagi. Malam sambung lagi. 8 jam satu hari Ustaz. Dia punya kaedah tu.
Satu hari 8 jam menghafal mengulang. Itu je kerjanya. Di samping ada subjek-subjek lain. Adapun yang lain bagus Ustaz. Memang tak nafikan semua kaedah ada pro dengan con lah. Tetapi kaedah lain tu adalah kaedah yang agak sedikit longgar. Saya nampak sedikit longgar sebab dia kurang menekankan murajaah. Sebab Deoban ni, dia menghafal, dia mesti seiring dengan mengulang dia. Dia ada dipanggil sabak ni hafazan baru. Para sabak ni hafazan mingguan dia hari-hari. Besok dia akan bagi semalam punya hafazan. Hari Jumaat, Isnin sampai Jumaat punya kena ulang. Minggu depan, minggu lepas punya dan minggu ni punya kena ulang semua serentak. Jadi dia bergerak serentak. Adapun hafazan contoh karantina dekat Indonesia. Bagus teknik karantina ni Ustaz. Memang satu hari satu juzuk. 30 hari 30 juzuk. Memang power. Memang saya pernah bawa anak-anak murid saya test kat sana. Cuba kau belajar teknik macam mana kan. Memang ada 2 orang habis 30 juzuk. Tetapi anak-anak murid saya ni dia dah hafal di sekolah. Dia di sekolah jadi dia ke sana dia nak mantapkan balik. Mantapkan. Jadi bagus kalau yang macam tu. Lepas tu baru dia tapi teknik tu lemah dia. Sebab orang dah habis 30 juzuk ni bahaya Ustaz apabila dia dah hafiz, dia dah dapat sijil khatam tapi dia tidak mengulang lagi. Itu bahaya. Sebab itu kami di Selangor, kami memutuskan tiada sijil hafazan diberikan melainkan pelajar ni telah melalui isbat dulu. Maknanya dia dah baca sekaligus, at least 10 juzuk dia baca, baru kita boleh bagi sijil khatam. Kalau tidak, hanya surat sahaja. Jadi teknik-teknik yang lain tu ada hebat dia dan ada kelemahan. Tapi Deoban adalah majoriti yang digunakan di negara kita. Mana dari India dan Pakistan. Wallahu alam. Ustaz, tentang yang hafal Quran tapi dalam masa yang sama mereka kena belajar subjek-subjek akademik yang begitu banyak Ustaz. Macam kita anda sebut secara umumnya lah, maknanya sistem belajar subjek pun belajar, hafazan Quran pun hafal. Jadi macam mana tu Ustaz? Baik, soalan yang cukup baik Ustaz. Kebanyakan pelajar yang belajar seiring, dia susah nak ingat Quran Ustaz. Dia sebab masa jam kredit dia tak banyak. Bukan tak boleh. Boleh, tetapi kena orang yang terpilih lah. Bukan saja terpilih, bahkan guru-gurunya kena power. Ada dekat MRSM kat Gemencih Ustaz, ada kawan saya dari Madinah, dia mengajar di sana, Ustaz Firdaus. Dia melahirkan pelajar Johan kebangsaan 30 juzuk. Pelajar MRSM. Belajar sains gila-gila. Tapi ingat 30 sebab guru dia power Ustaz. Kawan saya lagi, dia ada buat tesis PhD dia. Dia menyebutkan dalam dapatan dia bahawa guru ni adalah fotostat kepada anak murid. Jadi kalaulah guru tu dia power, jadi dia memang akan anak murid dia akan macam fotostat balik lah. Itu yang menjadi cabaran kita di Malaysia ni. Bukan tak bagus nak belajar dengan akademik, bagus. Tetapi perlukan komitmen besar. Sebab itu pihak KPM, dia letak 10 orang saja. Satu guru 10 orang. Sebab masa kurang, jadi dia kena kecilkan orang. Muhammad Tafiz ni kebanyakannya 15 orang lah saya nampak. Sebab nak dapat 10 orang tu dia tengok bilangan guru juga. Jadi 10 orang tu satu guru tu bagus. Tetapi apabila dah sibuk dengan subjek banyak Ustaz, dia memang mencabar. Secara peribadi, baik tu saya hantar anak saya masuk sekolah tahfiz penuh masa dulu. So sepenuh masa, dia darjah 1, darjah 2, dia belajar tuition aja kat rumah Ustaz. Dia belajar tuition aja. Panggil tuition, belajar, saya buat ni, hantar Cambridge macam tu. Kan? Jadi apabila dia belajar Quran saja, saya nampak berkat Quran tu Alhamdulillah. Jadi bila nak masuk darjah 6, baru saya masuk UPSR balik. Macam tu. Jadi itu sebenarnya dan majoriti. 70%, 75% memang sekolah tahfiz kat Malaysia ni Ustaz. Memang diorang banyaknya yang tahfiz saja. Hanya itulah apabila tahfiz saja langsung tak ada fardu ain, tak ada kan. Tajwid pun tak belajar kadang.
Ada sebahagian tu yang agak tak bagus lah. Tapi kebanyakan mak tahfiz dah ada dah pembelajaran asas-asas 3M menulis baca tu adalah. Jadi secara ringkasannya Ustaz, memang agak mencabar dan bahaya sebenarnya apabila anak-anak belajar tahfiz dan akademik kalau diorang tidak bersungguh-sungguh. Sebab itu selalunya saya ingatkan, ada anak sekolah saya ada yang belajar dengan akademik juga. Dia ambil PT3. Jadi masa hafazan kita kena cover Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu tu penuh pagi sampai malam. Ahad pagi malam. Mana hafazan kena cover. Lepas tu, pelajar-pelajar ni, diorang tidak ditargetkan 30 juzuk Ustaz. Yang boleh capai, capailah. 10 juzuk. Tapi 10 juzuk dia ingat. Itu lebih baik. Itu lebih bagus kami dan kita dah buat satu keputusan bersama dengan semua mak tahfiz. Pelajar yang lemah, pelajar yang tak berapa, tak perlu kejar 30 juzuk. 10 juzuk dia hafal, dia ingat amal, ada lebih baik dari dia khatam 30 juzuk tapi langsung dia lupa, takut-takut dia hujjatun alaina, na'udzubillah. Itu yang kita takut Ustaz. Wallahu a'lam. Ada inisiatif, ada tempat, ada negeri yang dia bagi allowance kepada orang yang hafal Quran, sama ada orang ni imam ke guru ke, dia ada allowance dia, jadi dia kena pergi check lah hafazan tu. Di Selangor ni ada Ustaz? Ada Ustaz, dipanggil isbat hafazan. Saya salah seorang daripada anggota jawatan kuasa lah isbat negeri. Jadi mungkin dalam minggu depan kot kami akan bermesyuarat. Imam besar Masjid Negeri Ustaz Farhan sebagai chairman dia lah. Jadi kita ada ramai pentasmik ataupun mumtahinah yang pakar-pakar. Kita ada 3 kategori, 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk. Jadi 10 juzuk ni Ustaz akan dibagi RM250 setiap bulan. Untuk 20 juzuk 350, untuk 30 juzuk RM500. Jadi kalau RM500 darab 12 bulan, RM6,000 lah Ustaz, hadiah. Dia setiap memang bulan kena setiap tahun. Dapat setiap bulan, tetapi dia tak bagi setiap bulan dah, dia bagi terus sekali je, RM6,000 terus. Jadi setiap tahun, sebelum pandemik lah Ustaz, waktu bajet banyak, zakat ada banyak bajet sebelum ni, dia 2 kali setahun ujian tu. Yang pertama, ujian kedua, dia akan dapat lah. Orang yang 10 juzuk dan 20 juzuk ni, dia bagi masa 3 tahun aja. Lepas 10 juzuk, dia kena naik 20. Dan diutamakan kepada yang 18 tahun ke atas. Dia kerja supaya dia mengulang balik Quran, yang jadi imam Ustaz. Dia datang cek balik bacaan dia di seluruh Malaysia. Kebanyakan negeri ada Ustaz, 10 negeri ada. Dan yang paling cantik dia punya sistem isbat ni, dan allowance dia adalah di negeri Terengganu. Sebab negeri Terengganu bajetnya adalah daripada kerajaan negeri sendiri. Berjuta-juta Ustaz, subhanallah. Tahniah kepada kerajaan negeri daripada zaman dahulu sampailah sekarang pemerintah pun menyambung benda yang sama. Alhamdulillah, tabarakallah. Saya tengok sebab dia punya teknik dia diikut juzuk. Juzuk lepas tahun depan nak tambah satu juzuk lagi. Jadi dia amat bermotivasi. Berbanding dekat negeri Selangor ni dia 10-20. Jadi kadang-kadang tu nak pergi 20 tu jauh. Jadi dia kurang sikit teknik. Dan hanya zakat di negeri Selangor ni untuk isbat ni tak banyak bajet Ustaz, dalam 1 juta saja. Itu yang kami tengah nak cuba usaha. Dulu pernah kita serahkan kepada kerajaan negeri. Pernah pada sebelum ni, pernah kerajaan negeri sponsor. Zakat tak keluar. Tapi nampaknya patah balik ke zakat. Doakanlah Ustaz, mudah-mudahan ada ruang. Mudah-mudahan kerajaan negeri jadikan dia projek kepada kerajaan negeri, bukan kepada zakat. Wallahualam. Allahu Akbar. Itu memuliakan ahli Quran. Saya yang saya tanya itu memang sebab arwah bapa saudara saya memang di salah seorang penerima itulah. Allah. Tapi saya pun tak tahu sangat. Cuma dengar cerita dia nak pergi test baca hafazan Quran, ada terima. Di Selangor ke Ustaz?
Dah tak di Terengganu. Oh, Terengganu memang hebat. Betul. Cuma saya tak tahulah tentang berapa yang dibayar, macam mana dia test tu. Tapi bila kita bincang bab ni saya teringat yang dia selalu pergi test dan ada terima allowance tu yang tanya Ustaz Hafiz tu. Rupa-rupanya di seluruh Betul, ada. benda ni. Kebanyakan 10 negeri. Tak salah saya ada 10 negeri dah ada. Sabah Sarawak belum lagi. Belum buat lagi. Adalah beberapa banyak negeri dah buat lah, Alhamdulillah. Di Terengganu paling banyak. Bajet paling banyak. Tak silap saya 10,000 untuk 30 juzuk setahun. Oh, Terengganu memang RM10,000. Oh, Terengganu memang luar biasa. Minyak banyak. Allah. Haji Arsyad lawan Perak. Malam ni Terengganu lawan Perak bola. Allah, siapa menang Ustaz? Mestilah Perak kalah. Allah. Ustaz, bila bincang bab Quran ni, kita banyak benda lagi nak tanya Ustaz. Allahu Akbar. Dari segi kadang-kadang Ustaz, ada pelajar-pelajar ni yang hafal. Alhamdulillah. Yang tadi Ustaz kata yang sistem yang cuti sekali setahun tu yelah. Tapi yang sistem yang memang ada cuti. Dengan cabaran gadget tadi Ustaz, ada kesan tak pada dia orang ni? Mana lepas balik pada cuti tu datang ke asrama balik, macam mana Ustaz? Allah Ustaz. Ini soalan yang memang ujian besar Ustaz. Bila cuti sekolah, anak-anak ni Ustaz memang tak nafikan apabila ada cuti. Tapi cuti tahfiz ni dia tak panjang macam KPM. Kalau bawah KPM, dia kalau hujung tahun tu kan sebulan setengah Ustaz kan? Alhamdulillah tak ada tahfiz cuti dahsyat macam tu. Ada selalunya 2 minggu lah. 2 minggu atau 3 minggu tu paling lama lah saya tengok. Tak ada cuti berbulan-bulan tu, tak ada. Selalunya dia pendekkan. Jadi Ustaz, walaupun cuti 2 minggu tapi mencabar. Sebabnya bila balik anak-anak ni kena dielemenkan balik. Dia balancing balik Ustaz. Aduh, dia habis. Tiun dia lari. Kan? Tiun lagilah PKP ni. Kami memang menghadapi ujian besar Ustaz. Rasanya macam guru-guru pun rasa macam nak letak jawatan dah. Dia orang datang ni macam mengapal balik. Kan? Banyak semua sekolah mengadu. Bayangkan Ustaz. Dia orang ni balik sekolah. Mana tasmid online Ustaz? Allah hai. Memang ada kes nipu ada. Dia lagi canggih. Dia pegang Quran. Ni. Dia tak pegang Quran. Ni telefon ni separuh Quran, separuh muka. Ini saya cerita ni, ada satu kes bapa pelajar beritahu pada ustaz kat satu sekolah ni share lah kan, ustaz anak saya ni rupanya dia tasmid lancar ustaz, dia tengok Quran kan, dia lagi canggih. Lepas tu ustaz, kami beritahu pada semua ahli-ahli mudir-mudir wajib tutup mata ni pun ustaz, tutup tapi bawah ni boleh nampak lagi tu. Ya, dia tutup. Allah, ada aja cara dia. Kan? Alhamdulillah sekarang di Kuis mereka sedang bangunkan satu sistem Ustaz. Dia tengok mata. Mata ni apabila pergerakan mata ni dia nampak dia menipu. Jadi aplikasi maknanya dia tipu, dia tengah tengok Quran. Tengah bangunkan ni. Saya kata sampai tahap begitu. Memang pelajar menipu kan. Bukanlah banyak tapi kes ni ada. Jadi itulah cabaran kami apabila online Ustaz. Lagilah kalau pelajar-pelajar dekat rumah memang mencabar Ustaz. Doakanlah supaya kami kuat insya-Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini cabaran kepada institusi tahfiz, cabaran kepada membentuk generasi Al-Quran, tapi besar pahala tu guru kita, para asatizah kita yang berjuang untuk melahirkan generasi Al-Quran ni. Ustaz, kalau ikut Ana ni rasa banyak lagi perkara nak tanya, nak bersembang, nak tanya tentang Al-Quran, tetapi memandangkan masa kita lah, kita terlajak dah masa Ustaz. Ana minta maaf. Galik Lajak dah. Terlajak dah. Galik dengar Ustaz Hafiz cerita tentang Quran ni. Allahu Akbar. Tak apalah. Kita pun tak nak ganggu masa Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz ni pun pengantin baru ni. Berapa tahun dah kahwin Ustaz? Tadi anak Ustaz.
Dah Allahu Akbar. Ana dah kira 15 tak? 14 tahun. Tak ingat ni. 14. Ni yang pertama gitu, 14. Kan? Yang Ustaz, jangan. Cik Fasek. Ana ikut Datuk Badli Shah. Ana dengan Ustaz Datuk Lisha dia sama dia punya ni. Ya Allah. Alhamdulillah. Bagus tak? Bagus. Ustaz bagi kesimpulan lah sikit. Ustaz bagi kesimpulan malam ni. Yang menonton kita malam ni ada ibu bapa muda yang bercita-cita, ada hasrat untuk anaknya hafal Quran, ada yang bercita-cita supaya cucunya menghafal Quran, ada yang anak cucunya dah besar tapi dia ada duit banyak nak bantu untuk Quran di Malaysia. Mungkin Ustaz buat kesimpulan sekaligus Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, kepada tuan-puan yang berada di luar sana sebagai penutup kita, saya teringat kata-kata seorang qari dekat Mesir, As-Sari nama dia, dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi bahawa Syekh ini menyebutkan bahawa tilawatul Quran, membaca Quran ini kamithli tamarah, seperti buah tamar. Saya mula-mula pelik apa kaitan bacaan Quran dengan buah tamar. Lepas tu disebutkan ulama ketika mana kita menggigit buah tamar ni, istikhraj halawatiha, akan mengeluarkan kemanisan. Dia kata begitulah Quran. Sebab Al-Quran ini kita perlu keluarkan kemanisannya. Apabila kita makan buah tamar, anak-anak selalunya dia tak gigit buah tamar ni. Dia gigit sekali dua dia tak nak dah. Dia tak suka buah tamar. Sebab apa? Sebab dia tak mengeluarkan kemanisan. Tapi apabila kita makan buah tamar, kita gigit rasa manis. Kita gigit kunyah dan kunyah, dia akan mengeluarkan kemanisan. Begitulah baca Quran. Sebab bacaan Quran ini perlu kena ada rasa manis. Jadi kemanisan untuk baca Quran tu, subhanallah, kita kena usaha. Kepada mereka yang tak pandai, mereka yang masih terangkap, saya cukup teruja apabila dekat IG, FB, Datuk, siapa tu, Pak Nel, Ustaz Syed, Pak Nel kan, dia sedang struggle mengkhatamkan hafazan sebelum Ramadan. Dan nak khatam dah ni. Dia gunakan pen tu lah, pen digital tu. Kan dia belajar, kan. Baguslah untuk permulaan. Kan? Untuk mula-mula bagus. Tapi macam mana pun bacaan Quran ini mesti at-talaqi wal musyafah. Kena berdepan dengan guru. Mula-mula teknik belajar, guna pen okey. Tapi mesti jumpa guru. Sebab itu ibu ayah kena wujudkan suasana di rumah. Mudah-mudahan saya percaya apabila mak ayah baca Quran. Sebab anak-anak dia tak dengar cakap kita. Datuk Fadlah Kamsa, guru saya, dia sebut apa? Anak-anak dia tak dengar cakap kita. Tapi anak-anak melihat dan akan melakukan perbuatan kita. Tapi kalau kita sibuk dengan gadget, dengan drama demi drama, anak memang gitulah dia. Dia photostat balik. Tapi apabila kita dengan Quran, percayalah insya-Allah akan ada rezeki kita di akhirat. Wallahualam, minta maaf Ustaz, banyak celoteh. Saya pun sebenarnya nak minta dari Ustaz, tapi Ustaz tak bagi kat saya. Tapi tak apa, insya-Allah lain kali kita tuntut insya-Allah. Assalamualaikum. Salah, kita biasa program asyik Ustaz Hafiz je tanya kat RTM benda khabar haji lah, kan, program haji. Jadi tahun ni Ustaz jangan bimbang. Tahun ni ada lagi insya-Allah. Salam Baitullah Ustaz RTM. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Ustaz dipanggil lagi, jangan bimbang Ustaz. Jangan merajuk lagi Ustaz dia. Tahun-tahun dulu itu kisah-kisah lama. Kisah-kisah sekarang jangan merajuk. Oh, 2 tahun yang lalu memang tak boleh masuk RTM. Tahun ni dah boleh masuk balik dah. Alhamdulillah. Apa ni Ustaz? Alhamdulillah banyak perkongsian yang kita dapat pada malam ni dan saya sendiri pun tertariklah maklumat-maklumat yang Ustaz kongsi berkait dengan tahfiz, sama ada maklumat dan juga apa yang kita mak ayah, sebab saya kebetulan ada seorang anak yang saya hantar ke tahfiz, Sulaimaniyah. Dan alhamdulillah
apa yang Ustaz sebut tadi moga-moga boleh menjadi panduan pada saya dan juga kepada ibu bapa yang lain. Ustaz, terima kasih banyak dan kita minta maaf terlajak masa sikit pada malam ini. Apapun apa yang Ustaz kongsi tadi sangat-sangat bermanfaat. Kita sampai sini dulu Ustaz. Ustaz pun dah dipanggil, kain selimut dah panggil tu. Sahabat terpaksa silent. Memang Ustaz cakap. Bagus Ustaz. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Hafiz kita. Dan Haji Arsyad pun dah turun dah dari pokok kurma tadi. Dah sampai atas darat tu. Kita ucap terima kasih juga pada Syekh Haji Arsyad, penyelaras kita, dan pada sahabat-sahabat kita yang bersama dari awal tadi. Moga-moga diterima di sisi Allah sebagai amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.